Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Madam Isma. Okey, kali ini kita akan sambung bab pewarisan. Okey, hari itu saya dah terangkan bahagian pewarisan Mendel. Okey, kali ini kita belajar karyotik manusia dan pewarisan pada manusia. Okey. Okey, awak boleh buka muka surat apa ni? 242. Okey. Pewarisan manusia terdapat dua jenis kromosom dalam manusia iaitu autosom dan kromosom seks. Kromosom seks ni yang akan menentukan jantina lelaki atau perempuan. 44 autosom ni ataupun 22 pasangan autosom. Ada dan satu pasang atau satu pasang kromosom seks ataupun dua kromosom seks. Ciri-ciri autosom terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Kalau yang kromosom seks ni adalah pasangan kromosom yang ke-23. Fungsi bagi autosom dia kawal semua ciri sel soma. Contohnya macam ketinggian seseorang, warna kulit, rambut, warna mata. Kalau kromosom seks ni dia cuma menentukan jenis jantina. Contoh. Inilah tadi saya cakap ketinggian, warna kulit. Lelaki ni, yang ni kromosom seks ni, yang lelaki XY, yang perempuan YY. Mana? Ini semua ni kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4 kan. Yang last ni, yang kromosom yang ke-43 ni, dia menentukan seorang tu lelaki atau perempuan. Ni karyotik bagi manusia. Kalau haiwan bagi haiwan dia bilangan kromosom dia dah tak samalah. Itu awak dah belajar masa form 4. Jadi yang last ni yang tahu ni. Kalau XY ni ialah lelaki, kalau XX ni adalah perempuan. Ni ada dekat dalam buku teks awak. Seterusnya. Tengok ni. Buku saya, buku digital saya tak berapa jelas. Buku surat lain jelas, ini tak jelas. Kromosom seks bagi lelaki ialah XY, mempunyai saiz yang berbeza daripada kromosom X. Adalah lebih panjang, manakala Y ni dia pendek sikit. Kalau awak tengok ni, yang Y ni dia pendek. Kalau X ni dua-dua sama panjang. Perubahan bilangan kromosom boleh terjadi akibat kegagalan kromosom homolog berpisah semasa anak fasa 1 atau kromotip kembar gagal terpisah semasa anak fasa 2. Ini yang jadi 3 jenis sindrom lah. Peristiwa ini dipanggil sebagai tak disjungsi atau dan boleh berlaku kepada kromosom-kromosom tertentu. Apabila tak disjungsi berlaku pada manusia, gamet sama ada sperma atau ovum. Ini semasa anak fasa 1, anak fasa 2, pembahagian meiosis. Boleh mempunyai bilangan kromosom yang kurang daripada 23. Kita standard normal 23, tapi bagi orang yang mengalami tak disjungsi ni, sama ada dia kurang jadi 22 ataupun dia jadi lebih iaitu 24. Maka apabila persenyawaan berlaku, zygote yang terhasil mungkin mempunyai 45 kromosom ataupun 47 kromosom. Inilah ni Down syndrome, Turner syndrome. Yang pertama, Down syndrome. Mana saya snapshot.
SD saya. Okey ni. Kalau awak tengok betul-betul, yang ni warna biru lah. Okey, yang kat sini ni. Okey, jumlah kromosom pada jumlah kromosom Down syndrome. Jumlah kromosom ialah 47, iaitu 45 tambah XY. Ini. Yang kat sini. Pada kromosom ke-21. Yang ni. Okey. Dia cakap sindrom Down juga dikenali sebagai trisomi 21. 21 ni ada 3. Dia punya kromosom dia. Okey, ni maknanya ni kiranya dia terlebih. Okey. Okey, ciri-ciri bagi orang Down syndrome ni lah. Ni standard ni, ramai yang tahu. Ni macam ni. Tu dia. Okey. Baby tu dia macam ni. Dia comel je, dia macam orang normal kalau dapat pendidikan yang baik lah. Biasanya doktor je yang boleh detect kalau baby tu ada mengalami Down syndrome ke, Turner syndrome ke, Creenel, apa satu lagi? Klinefelter syndrome. Yang selalu kita dengar ni Down syndrome lah. Okey, seterusnya Turner syndrome. Turner syndrome ni berlaku pada perempuan saja, di mana kromosom ialah 45. Tadi kalau Down syndrome kromosom dia 47 kan. 1, 2, 3, 4 awak kena kira. Ini jadi dia terlebih 1. Okey, kalau yang ni pula dia jumlah kromosom ialah 45. Dia kurang 1. Terdapat kekurangan pada kromosom X pada pasangan kromosom seks. Okey. Macam mana dia boleh jadi pada perempuan sahaja? Kalau awak tengok kromosom jantina ni kan. Kalau XY lelaki, kalau XX dia perempuan. Okey. Tapi kalau dia XO dia perempuan. Jantina individu bagi sindrom Turner. Dia tak ada Y kan. Jadi dia adalah perempuan. Okey, kat sini. Dia tak ada, kalau dia Y kat sini confirm dia lelaki, tapi masalahnya yang kat kromosom seks dia ni ni kat kromosom seks dia ni kromosom seks dia punya Y tak ada, X pun tak ada. Jadi dia confirm perempuan. Ni kita gelarkan dia O lah, 0. O ke 0 ke, tak ada. Okey, maknanya dia kurang. Okey, bagi dia yang autosom ni okey, tak ada masalah. Dia yang ni, kalau ini dia punya kromosom autosom dia kat sini terlebih 1. Yang dia ni kromosom seks dia kurang 1. Okey, sindrom Klinefelter dia macam Turner, tapi yang ni dia macam Turner sebab apa? Problem dia dekat kromosom seks kat sini kan. Apa yang bezanya dengan sindrom Turner ni? XX dia ni terlebih 1. Yang autosom dia tak ada masalah.
autosom dia tak ada masalah, sama macam Turner syndrome. Tapi dia punya ni XX dia terlebih satu. Okey, ni confirm lelaki lah sebab dia ada Y. XX dia terlebih satu. Okey, ni kalau Klinefelter anak lelaki saja. XXY. Dia tak ada XXX, dia XXY. Okey, jantina individu bagi sindrom Klinefelter lelaki. Okey, walau bagaimanapun ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki tidak berkembang. Okey, dia macam ni kalau Down syndrome tadi awak dah tengok. Ciri-ciri seks sekunder ni maksudnya dia macam ni. Kalau Turner ni, saya cover sikit gambar dia. Ni Turner sindrom Turner. Okay, dia macam kerdil sikit perempuannya. Okay, dia bahu dia macam rendah, dia kata low hairline. Okay, lepas tu inilah ni awak. Lepas tu dia tidak mengalami haid, no menstruation. Okay, dia punya ni siku dia. Okay, yang tentukannya ni doktor lah. Awak jangan tiba-tiba nampak orang perempuan tu dia rendah sikit, dia dia montel sikit, gendah sikit, terus awak cakap dia ada Turner syndrome. Tak, awak bukan doktor. Biasa yang tentukan adalah doktor. Daripada baby lagi dia dah tahu. Okey, kalau yang lelaki pula, yang ni dia punya kalau perempuan tadi dia tak datang bulan, kalau Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter ni pula lelakinya ni lah, seks sekunder bagi lelaki tidak berkembang. Kalau lakinya ni dia macam ada payudara sikit. Okay, lepas tu dia pun taller, less muscular body than males their age. Okay, weaker bones, maknanya dia sikit ada masalah tulang yang lemah lah. Okay, ni larger breast. Okay, lower energy level, selalu penat. Smaller penis and testicle. Less facial and body hair following puberty. Rasanya dia macam sebab dia terlebih X satu ni kan, jadi dia macam perempuan sikit. Janganlah cakap dia ni pula pondan pula. Dia macam lelaki normal je. Okay, dan macam saya cakap lah, kalau awak nampak lelaki bentuk body macam ni, awak kata dia ni Klinefelter syndrome. Tak, yang selalu tentukan ialah doktor. Jadi kalau dia ada masalah, biasanya kita pun tahu dia lain daripada yang normal. Okey, pewarisan manusia. Okey, ini awak, kalau awak kena balik-baliklah video Mendel saya tu, sebab ni dia akan gunakan Mendel juga. Okey, kumpulan ABO. Okay, awak dah belajar kan, darah A, darah B, darah AB, darah O. Okey, yang dia cakap kat sini, sistem darah ABO dalam darah manusia merupakan satu contoh bagi alel berbilang. Okay, kumpulan darah dikawal oleh satu jin yang terdiri daripada 3 alel yang berbeza, iaitu IA, IB, IO. Okay, yang dominan IA dengan IB, alel dominan. Resesif ni, yang tersembunyi ni IO. Okay. Alel-alel ini menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran sel darah merah. Walau bagaimanapun, seseorang itu hanya membawa 2 alel saja untuk penentuan kumpulan darah. Okay, kombinasi IA dan IO akan menunjukkan fenotip darah kumpulan A lah, sebab IO tadi dah cakap kan dia alel resesif. Okey, manakala IB, IO menunjukkan dia darah B.
adalah kodominan terhadap satu sama lain. Okey. Kalau IA dengan IB, dia adalah kodominan. Kodominan tu darah AB lah. Sama-sama dominan. Okey, terhadap satu sama lain. Apabila kedua-dua alel ini hadir bersama, kesan kedua-dua alel ditunjukkan. Okey. Ni. Ini ringkasan dia. Okay, kalau A ni genotip dia secara yang tersembunyi. Kalau fenotip dia, doktor test ambil darah, okey, darah dia jenis A. Itu fenotip. Fenotip tu ciri-ciri yang ditunjukkan lah. Tapi genotip ni yang tersembunyi ni dalam jin, secara genetiknya, dia mungkin ada alel A, pasangan alel A ataupun pasangan alel A dengan alel O. Okey, kalau B pula, dia ada alel B ataupun alel B dengan alel O. Okey, kalau dia darah AB, dia confirm dia alel A dengan alel B. Sebab tu AB ni kita belajar kan, dia tak boleh terima darah O. Cek balik lah yang darah tu. Okey, darah O ni dia boleh derma pada orang lain kan. Okey, dia IO. Okey, dia tak ada A, tak ada B. Tapi dia tak boleh terima darah AB. Sebab tu O ni selalu selalu jadi sebutan lah kalau kes-kes derma darah ni. Dia adalah darah yang selalu tak ada dalam stok. Sebab dia boleh derma pada darah AB, tapi orang yang jenis O ni, yang betul-betul O ni, kalau dia accident ke apa, dia tak boleh terima darah lain, dia mesti O juga. Betul tak? Mana? Biodiversity, mana belajar darah-darah ni? Rasanya form 4 buku form 4. Ni kan, ke surat 168. Okay. Ya. Okay. Saya dah belikkan untuk awak. Okay, darah O boleh menderma untuk semua orang, tapi dia boleh terima darah O saja. Kalau darah AB pula, dia boleh terima darah AB saja, darah O dia tak boleh boleh terima semua darah, tapi dia cuma boleh dia cuma boleh derma dekat darah AB saja, tapi darah A dan dia boleh derma kepada kemudahan darah AB saja. Darah A, darah B, darah O dia tak boleh derma, darah AB saja, tapi dia boleh terima darah A, B dan O.
Okey. Betul lah macam saya cakap tadi. Kan tak betul sekarang jadi ajaran sesat pula. Okey. Hilang dah surat saya. Penting ni simpan buku digital ni handphone tu awak boleh bawa ke mana-mana kan. Kalau buku teks ni macam leceh sikit kan. Okey. Sini. So apa yang berlaku kat sini? Ini yang pakai Mendel lah. Pewarisan Mendel tu. Okey. Katakan bapa dia ada darah resesif, recesif macam mana dia kata soalannya, seorang lelaki mempunyai darah A berkahwin dengan seorang perempuan berdarah B. Terangkan kemungkinan anak dia ada darah O, dapat darah O. Sebab O ni tadi recesif, bapa dan ibu mesti dia ada recesif juga. Ada recesif. Jadi dia akan dapat ni lah berapa persen tu kan ada kan dalam Mendel kan, dia akan dapat darah O lah. Okey. Janganlah awak pula nanti awak test darah, awak kata okey awak darah A, lepas tu isteri atau suami awak darah B, tiba-tiba dapat anak darah O, lepas tu bergaduh laki bini. Sebenarnya awak ni ada allele resesif allele resesif dalam masing-masing lah, ada allele resesif, dapatlah anak darah O. Jangan terkejut pula salah menyalahi. Okey, faktor rhesus. Ni dalam buku ni faktor rhesus ni sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah iaitu faktor rhesus atau faktor RH. Sel darah merah individu yang mengandungi faktor RH atau antigen D dikenali RH positif. Okey, yang tidak ada RH kita panggil RH. Yang tidak mempunyai faktor RH atau antigen D dikenali sebagai RH negatif. Darah mana? Ni. Ni awak belik-balik lah masa form 4 ni kan cikgu awak dah ajar kan. Jangan tanya saya pula. Sebab dah belajar kan. Kita belajar benda baru pula Ni tadi dia dah sebut balik. Okey, ni simbol dia RH positif, ni tambah simbol tambah, dan RH negatif simbol ni. Okey, mengandungi rhesus. Okey. Pewarisan faktor rhesus daripada ibu bapa kepada anak adalah berdasarkan prinsip hukum Mendel jugalah. Okey. Jin yang terdiri daripada sepasang alel RH positif bersifat dominan, RH negatif bersifat resesif. Okey, RH positif mungkin homozygot dominan, RH plus ataupun heterozygot RH plus dengan RH negatif. Ingat RH negatif ni dia resesif dia tersembunyi. Jadi dia follow yang positif. Okey, kalau RH negatif homozygot resesif, RH negatif RH negatif. Dia tak ada plus, dia negatif. Okey. Macam inilah. Macam mana dia boleh dapat anak yang rhesus negatif yang ni? Okey, sebab ini situasi yang pertama lah. Ini situasi yang pertama. Confuse pula. Ini kalau mak bapak dia positif, mak dia negatif, dapat anak positif negatif. Jadi positif negatif, tapi dia punya fenotip dia punya ciri-ciri yang ternampak, yang terlihat semuanya positif lah. Kalau yang
Kalau yang anak yang ada positif ada negatif ni sebab oops. Ini situasi ni kenapa? Okay, ini situasi yang kedua. Macam mana ada anak yang dapat negatif, ada anak yang positif ni. Kalau ni kes ni bapak dia positif-positif kan. Kalau ni kes ni bapak dia ada yang ada resesif negatif, mak dia negatif-negatif. Jadi dapatlah anak yang reses negatif. Okey. Okey, bagi thalassemia pula, ni selalu keluar iklan kan, warisan. Anak dia biasanya orang yang mengalami thalassemia ni, pembentukan hemoglobin abnormal, kekurangan bilangan hemoglobin. Biasanya sel darah merah dia lebih kecil, lebih pucat. Tak silap saya, kalau orang yang thalassemia ni dia berkahwin dengan sama-sama thalassemia, dia akan dapat anak yang tak sempurna lah biasanya. Tak silap saya lah, kena cek balik. Okey, inilah ni. Ibu normal, bapa yang triangle ni ibu, yang bulat tu bapa. Okey, warna pink dia cakap pembawa, yang warna biru tu penghidap. Yang warna biru tu dia ada, kalau biru pink dia pembawa, kalau pink ni dia normal. Ni kalau di situasi yang pertama ni, anak dia nampak normal tapi dia adalah pembawa. Kalau situasi yang kedua ni, mak dia pembawa, bapa dia pembawa, kebarangkalian dia akan dapat anak yang penghidap lah. Ini yang Islam ada cakap, yang sekufu tak sekufu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan secara sains tu, yang sekufu tak sekufu tu bukan dari segi harta lah, tapi tak tahulah, benda tu sangat meluas dan secara umum kan. Biasa orang kata sekufu tak sekufu tu dari segi harta, dari segi pemikiran. Sebenarnya lagi satu, sekufu tak sekufu ni dari segi genetik. Kita tak nak dapat generasi yang macam ni lah, pengidap ni kan. Sebab dia akan dapat anak yang tak sempurna lah. Tapi kalau dah jodoh dah macam mana kan, teruskan aje lah. Okey, cuma biasanya kalau awak dah tahu, biasanya thalassemia ni dia dah tahu. Sebab anak saudara saya ada seorang, dia pembawa. Dia dah tahu dah, dia doktor melalui inilah, cek dengan doktor lah. Sebab dia selalu, tak silap saya, dia selalu jatuh sakit masa baby. Jadi bila cek rupanya dia ada dia merupakan pembawa thalassemia. Okey, pembawa thalassemia dikatakan thalassemia minor, yang pengidap ni pula thalassemia major. Okey, pengidap thalassemia major akan mempunyai tanda-tanda letih, pucat, sesak nafas serta perubahan pada pembentukan tulang muka sejak dari umur 3 hingga 18 bulan. Okey, ni penentuan jantina. Okey, yang autosom ni jangan ganggu, tak ada masalah. Biasa kita tengok yang X, Y. Kenapa dia jadi triangle? X,
Kita tengok yang X dengan ini yang bapa ni dia akan menentukan jantina anak. Okey, mak tak ada masalah XX Tolong dulu. Masa saya kecil-kecil, kalau atuk nenek ni selalu dia salahkan mak yang mengandung. Keluar-keluar anak perempuan, keluar-keluar anak lelaki aja. Bila dah secara saintifiknya rupanya lelaki yang menentukan, bapa yang menentukan jantina anak. Jadi tak ada alasan lah kalau dia asyik lahirkan anak perempuan aja, nak kahwin lain lah. Tak boleh Okey. Jadi dia macam ni lah. Anak perempuan, dia anak lelaki. Dia 50-50%. Jadi jangan cakap asal cikgu ajar ni, yang ni boleh dapat anak lelaki perempuan, tapi kenapa ada yang lahir anak lelaki je, ada lahir anak perempuan. Sperma tu kan banyak kan, berjuta-juta. Jadi tak tahulah mana yang kena. Ini semua secara rawak. Okey. Ciri terangkai seks. Okey. Jin-jin yang mengawal ciri tertentu yang terletak pada kromosom seks tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai jin terangkai seks. Okey, jin-jin buta warna dan hemofilia terdapat pada kromosom X. Jin-jin ni panggil jin terangkai X. Okey, pada kromosom X. Sifat buta warna dan hemofilia disebabkan oleh jin resesif yang terangkai pada kromosom X. Jin resesif ya. Okey, kromosom Y adalah lebih pendek. Saya dah ajar tadi awal-awal, kromosom Y itu pendek daripada kromosom X dan tidak mempunyai alel tidak mempunyai banyak alel. Alel ni ni alel ni oleh kerana dia kemetot sikit sebelah ni yang ni X kan. Yang ni Y. Y kan dia ada pendek sikit. Kalau standard dia besar macam ni. Y tu dia pendek sikit daripada ni. Jadi alel dia ni tak banyak lah. Alel yang ni A, B, C, F, J ni tak banyak. So dia kata yang problem yang terangkainya pada X. Mana ni? Maka bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh allele dominan dan allele resesif pada kromosom X saja yang akan ditunjukkan. Biasanya orang lelaki lah. Mana-mana. Maka bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh allele dominan atau allele resesif pada kromosom X saja yang akan ditunjukkan. Okey ni. Okey, biasa normal lelaki. Ni X. Ni buta warna B ni buta. Bukan buta mata buta warna saja. Buta warna ni dia tak boleh nampak nombor ni. Biasanya orang yang buta warna ni tak boleh jadi pilot kapal terbang lah. Okey. Pilot kereta boleh, pilot kapal terbang tak boleh. Okey. Normal, okey, X dia ada B kat sini, Y. Okey, kalau perempuan XB, XB. Betul tak B? Saya punya buku ni tak nampak. Okey, lelaki dia bukan pembawa. Dia seorang perempuan, tapi yang selalu yang kena buta warna ni lelaki. Selalunya, kebanyakannya lelaki yang buta warna. Bukan buta cinta ya. Tapi tak tahulah kalau dia buta cinta ni tak ada kaitan kat sini. Okey. Ni. Bagi penglihatan normal, ibu dia pembawa kan. Tapi yang kena pada anak lelaki. Okey. Dapat perempuan yang normal.
Okey. Perempuan normal tapi dia bersifat pembawa, B besar B kecil. Yang lelaki normal dapat anak lelaki buta warna. Janganlah pula nanti dapat anak awak seorang lelaki buta warna, ni semua disalahkan mak dia pula. Kita tak tahu apa kelebihan dia. Hanya orang tertentu je dia tahu. Tak tahulah, masa akan datang kita akan tahulah apa kelebihan orang yang buta warna ni. Orang yang buta warna ni sekarang ni dia tak boleh lah diubati sebab dia genetik kan. Tapi tak silap saya ada dicipta cermin mata khas untuk orang yang buta warna. Hemofilia H besar ni pun orang perempuan pembawa yang kena lelaki sianya. Apa itu hemofilia? Darah tidak dapat membeku secara normal disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia disebabkan kehadiran allele resesif pada kromosom X dan faktor ini menyebabkan lelaki menjadi penghidap hemofilia. Perempuan hanya mendapat hemofilia jika terdapat dua allele resesif pada kedua-dua kromosom X. Bukan tak kena, tapi dia allele resesif tu bila wujudlah sepasang. Okey. So macam ni lah. H besar, H kecil, lelaki normal, perempuan yang pembawanya. Dapatlah anak perempuan normal, anak perempuan yang pembawa. Lelaki normal, lelaki yang dapat hemofilia. Kebolehan menggulung lidah serta bentuk cekapan cuping telinga. Ni ada orang tak boleh gulung lidah. Janganlah ketawakan pula dia. Memang dia tak boleh. Ada yang telinga dia cuping dia macam ni. Contohnya saya punya cuping telinga saya macam ni. Nak pakai anting-anting macam tak lawa. Dia pakai sumbang je lawa. Perasan. Kebolehan satu trait dominan. Kebolehan menggulung lidah dikatakan sebagai satu trait dominan. Maknanya yang ini trait resesif. Bentuk cuping telinga tidak melekap pula adalah dominan, tak ada cuping telinga melekap. Pedigree. Pedigree ni macam jenama makanan anjing pula. Maksud dia ialah salah silah keluarga boleh dianalisis untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Pedigree keluarga mempunyai satu carta aliran melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang sepunya kepada individu-individu dalam generasi semasa. Analisis pedigree ini membolehkan ahli genetik buat ramalan lah anak dia macam mana sekian-sekian. Siapa yang ada sifat dominan, siapa yang sifat resesif. Tak payah buat secara genetik pun mungkin dia dah boleh ni lah ramal macam mana anak dia dapat ni contohnya buta warna. Analisis pedigree ni diramalkan. Ramal bijak kalau dalam sains tu ramalan yang bijak lah, bukan ramalan macam Tok Nujum. Biasanya jin dominan muncul dalam semua generasi, jin resesif mungkin tersembunyi. Inilah ni. Lelaki normal, perempuan normal, ni lelaki penghidap. Ni satu contoh pewarisan penyakit hemofilia lah, perempuan penghidap. Ni pernah berlaku pada keturunan Raja England. Dulu kan orang dulu kaya kahwin orang kaya, raja kahwin dengan raja. Jadi dia pimai-pimai tangtu keturunan dia. Tu yang dia dapat anak dia ada putera raja, dia darah dia tak boleh berhenti. Jadi sepanjang jalan kalau dia nak pergi bersia-sia di laman, nasib baik dia anak raja, jadi sepanjang lorong nak berjalan tu dia punya kadam dia pergi letak ni lah tilam. Jadi anak dia tak kalau jatuh tu tak luka sebab kalau luka dia darah dia tak berhenti. Sekarang ni je lah kita nampak raja-raja ni dia kahwin orang kebanyakan lah
Orang kebanyakan pun dia pilih juga lawa, bijak. Okey. Itu saja. Samalah juga awak kalau tak dapat yang bijak, mungkin dibijak di lain. Kadang-kadang ada orang bijak ni uruskan kewangan tak bijak, boros. Ada orang tak berapa nak lawa tapi dia pandai mencari duit. Ada orang lengkap semuanya, lawa, pandai, anak orang kaya. Tapi biasanya kalau kita ada duit, kita boleh je jadi lawa. Tak ada duit pun, kalau kita akhlak baik, tetap juga lawa. Okey, itu saja saya punya bebel secara moral lah. Maka tamatlah tajuk kita, bab kita, iaitu pewarisan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan kita akan jumpa lagi lah, insyaAllah. Okay, bye.